Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Okey, pada kali ini saya ingin berkongsi satu kisah, iaitu kisah peperangan Mu'tah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Okey. Sepanjang jalan untuk ke Mu'tah University, terdapatnya satu tempat yang dipanggil Ma'rakah Mu'tah. Ma'rakah Mu'tah ini merupakan tempat sejarah peperangan di antara tentera Islam dan tentera Rom. Dinamakan peperangan Mu'tah bersempena nama sebuah perkampungan yang bernama Mu'tah yang terletak di sebuah daerah Kara, Jordan. Peperangan Mu'tah berlakunya pada tahun 8 Hijrah di bulan Jamadil Awal. Sebelum berlakunya peperangan ini, Rasulullah SAW telah menghantar seorang utusan yang bernama Al-Harith bin Umar Al-Uzdi kepada seorang pembesar yang terletak di daerah Basrah. Pada ketika itu, utusan ini ditangkap dan dibunuh dengan lehernya dipenggal dengan kejam, dan ini menandakan bahawa tentera Rom ingin memulakan peperangan disebabkan mereka membunuh seorang utusan itu. Pada waktu tersebut, tindakan mana-mana membunuh utusan ataupun perwakilan dianggap salah satu cabar ataupun dianggap pihak tersebut ingin memulakan peperangan. Maka Rasulullah SAW telah menghantar tentera Islam dengan sebanyak bilangan 3,000 dan tentera Rom sebanyak 200,000. Tetapi dikatakan bahawa Dr. Muhammad Sayyid Hawa, iaitu doktor saya di Universiti Mu'tah, bahawa bilangan tersebut bukanlah bilangan yang sabit, tetapi menunjukkan bahawa bilangan tersebut ialah bilangan yang banyak. Okey. Tapi dikatakan bilangan tersebut 3,000 tentera Islam dan tentera Rom 200,000. Dalam peperangan tersebut, Rasulullah SAW tidak mengetuai peperangan tersebut, tetapi Rasulullah SAW melantik parlimen perang ataupun ketua pasukan Islam pada ketika itu, iaitu yang pertama ialah Zaid bin Harithah. Sekiranya Zaid bin Harithah gugur syahid, maka Ja'far bin Abi Talib menggantikan tempatnya. Dan sekiranya Ja'far bin Abi Talib gugur mati syahid, maka Abdullah bin Rawahah menggantikan tempatnya. Dan sekiranya ketiga-tiga tersebut syahid, maka terserah di antara kamu untuk memilih siapakah ketua pasukan Islam pada ketika itu. Masa dalam peperangan tersebut, ketiga-tiga para sahabat Nabi ini gugur syahid, maka pasukan Islam pada ketika itu memilih Khalid bin Al-Walid untuk mengetuai pasukan Islam. Dan di saat Khalid Al-Walid memimpin pasukan Islam, Khalid Al-Walid mengatur strategi untuk berundur, dan pihak lawan menyangka bahawa terdapatnya bantuan daripada pihak luar ataupun pasukan yang baru untuk membantu pasukan tentera Islam pada ketika itu. Khalid bin Al-Walid pada ketika itu berundur ke Madinah, dan ini dikecam oleh masyarakat Islam di Madinah dengan berkata, kamu ini pengecut, kamu ini takut kerana apa? Kerana kamu ini lari daripada medan peperangan. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, kamu ini bukanlah orang yang melarikan diri kerana takut daripada musuh, tetapi mereka adalah angkatan yang berundur untuk mengatur strategi untuk kembali lagi ke dalam medan peperangan. Hakikatnya, peperangan Mu'tah ini tentera Islam mendapat kemenangan kerana tentera Islam yang berjumlah 3,000 mampu melawan pihak Rom pada ketika itu, suatu kuasa besar yang berjumlah 200,000. Dan ketiga-tiga makam sahabat ini, iaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah, disemandikan, dimakamkan di satu tempat yang bernama di masjid terletak di daerah Mazah, iaitu dekat sahaja di perkampungan Mu'tah. Dikatakan juga oleh penduduk Mu'tah bahawa pada ketika dahulu bunyinya
derapan kuda, laungan takbir di kawasan sekitar peperangan Mu'tah. Tetapi pada hari ini, laungan tersebut tidak lagi didengari disebabkan beberapa maksiat, kemungkaran yang berlaku di sekitar perkampungan Mu'tah. Jadi sekadar itu saja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe guys. Okay, bye.